Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Chu. Apa khabar? Moga-moga sihat, sejahtera. Jadi pada kali ini Pak Chu ingin membawa semua ke negeri Sabah, di mana kita tengok Gunung Kinabalu itu sendiri. Gunung Kinabalu menjadi satu gunung idaman atau pujaan kita semua, di mana satu gunung tertinggi di Asia Tenggara dan ketinggiannya adalah lebih kurang 4095 meter dari paras laut. Jadi gunung berkenaan konsepnya adalah terdiri daripada batuan igneous. Batuan igneous yang tertonjol daripada bawah tertonjol ke atas dan menolak semua batu-batu yang wujud sebelumnya, iaitu batuan ultrabasic ataupun batuan ultrabasic yang ada seperti night dan sebagainya, ada di bahagian tepinya. Kemudian ada batuan daripada formasi-formasi lain juga yang lebih tua tertolak naik ke atas, dan kemudian maka tertonjollah Gunung Kinabalu itu apabila berlakunya proses hakisan yang terjadi secara tanpa henti, sehinggalah terbentuk bentuk yang ada sekarang ni. Jadi bentuk ada sekarang ni agak unik, agak cantik, agak memang agak asing daripada tempat-tempat gunung-gunung lain yang kita tengok secara fizikal. Jadi pada bahagian atas, kalau kita tengok Gunung Kinabalu itu adalah tak ada pokok langsung, cuma ada batu saja, dan batu tu adalah bentuk-bentuk pattern tertentu. Itu adalah kesan daripada hakisan, ataupun kalau dalam geologi kita panggil sebagai geomorphic agent. Geomorphic agent yang kita ada adalah hujan, panas, ataupun kita ada air, dan juga kita ada di Gunung Kinabalu itu adalah special sikit. Dia ada glacier dan juga air. Itu adalah geomorphic agent yang ada, yang menyebabkan pattern ataupun bentuk-bentuk yang ada di puncak Gunung Kinabalu itu yang sebegitu rupa uniknya. Jadi kesan daripada hakisan oleh ais itulah maka terbentuknya macam tanduk ini dan sebagainya. Tapi sebahagian tanduk itu dah jatuh semasa gempa bumi kuat yang berlaku di Gunung Kinabalu itu sendiri pada tahun 2015. Jadi sebahagian daripada donkey ears tu semua dah jatuh, terkulai, disebabkan oleh fenomena goncangan daripada gempa bumi yang berlaku. Tapi walau macam mana pun, kita masih lagi dapat menyaksikan fitur-fitur lain yang jelas yang ada di Gunung Kinabalu itu sendiri. Jadi sebenarnya Pak Chu nak cerita, Gunung Kinabalu ini adalah merupakan satu gunung yang agak unik, dan baru sahaja dia dinaikkan taraf kepada Global Geopark ataupun Kinabalu Global Geopark, dan dah masuk di dalam kalender United Nation ataupun Bangsa-Bangsa Bersatu, di mana dia adalah geopark global yang kedua di Malaysia. Yang pertama di Langkawi, yang kedua adalah di Kinabalu. Jadi keunikan yang ada pada Gunung Kinabalu itu adalah memang kita tak nafikanlah. Jadi kalau kita lalu di Gunung Kinabalu itu, pastinya kita akan berhenti dan kita sekurang-kurangnya berselfie ataupun mengambil foto-foto pada tempat-tempat yang telah disediakan untuk kita posing bersama-sama dengan Gunung Kinabalu. Jadi sebenarnya Gunung Kinabalu itu dia adalah bonjolan daripada batuan igneous yang berusia agak muda, bukan 8 hingga 9 juta tahun dia punya usia dia. Dan kemudian proses pengangkatannya masih lagi berlaku sampai sekarang ni. Jadi pengangkatannya adalah berlaku lebih kurang dalam 3 cm setahun. Apa dah kita rasa dengan 3 cm setahun? Kita tak rasa apa. Tetapi yang ironinya adalah Gunung Kinabalu itu masih lagi meningkat dia punya ketinggiannya. Orang kata tak statik, sebab proses tektonik yang masih lagi berlaku. Jadi proses yang berlaku di sana adalah disebabkan oleh pelanggaran
pelanggaran yang berlaku Proto South China Sea, itu kalau dalam geologi lah. Kalau kita ingat tektonik, apabila berlakunya pelanggaran, apabila menyusupnya plate lautan di bawah plate daratan, maka akan berlakulah satu proses terpanggil sebagai convergent plate, ataupun di mana berlakunya mampatan. Apabila mampatan, berlakunya suatu crystal thickening ataupun crust ataupun kerak daratan kita tu tebal. Apabila makin tebal, maka dia akan berlakulah aktiviti pencairan batuan di bahagian bawahnya. Disebabkan tekanan dan juga suhu yang tinggi, maka terbentuklah magma. Jadi magma itulah yang membentuk Gunung Kinabalu sebenarnya. Jadi itulah yang sebenarnya berlaku di pembentukan Gunung Kinabalu itu sendiri. Jadi di samping itu jugalah kita nampak juga di Gunung Kinabalu ini adanya sesar-sesar atau satu retakan-retakan yang besar berentangi Gunung Kinabalu. Salah satu daripada sesar yang telah dikenal pasti, yang selalu memberikan goncangan kepada Gunung Kinabalu itu adalah loba-loba fault, di mana di sinilah akan biasanya tekanan ataupun stres ataupun tegasan yang berlaku tak akan dilepaskan melalui fault ini ataupun melalui sesar ini. Apabila berlakunya rilis daripada stres itu, makalah akan berlakulah sedikit goncangan. Sebab itulah kita seringkali kita dengar bahawa adanya aktiviti seismicity, itu aktiviti gempa bumi kecil yang berlaku di kawasan Gunung Kinabalu itu sendiri, Ranau, Kundasang dan kawasan sekitarnya. Ini adalah penyebab sebenar kejadian. Tapi walau macam mana pun, kita berdoalah supaya tidak akan adalah berlaku satu gempa bumi yang berskala besar yang boleh menghancurkan atau boleh memusnahkan fitur-fitur yang menarik di Gunung Kinabalu itu sendiri. Tak ada tempat lain yang kita boleh tengok sebagai seumpama Gunung Kinabalu. Cuma di situ sajalah kita boleh tengok dan kita perhatikan, dan kemudian kita boleh membuat kajian dan juga menambahkan ilmu daripada menyaksikan Gunung Kinabalu itu sendiri. Jadi rasanya itu sajalah yang Pak Cu dapat kongsi pada kali ini tentang Gunung Kinabalu. InsyaAllah pada lain ketika akan Pak Cu ceritakan fenomena-fenomena yang lain yang boleh berkaitan dengan geologi untuk kita berkongsi ilmu secara santai. Itu saja daripada Pak Cu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.